salah seorang wanita yang pernah jadi mangsa jin ni dulu, dia buat statement yang masa jin tengah buat perbuatan keji tu ke atas dia, jin ni akan berbunyi macam katak. Kan tadi Nas cerita, kaunselor tu pernah terbangun tengah malam, lepas tu dia ada dengar satu bunyi tapi dia tak pasti bunyi tu orang ke ataupun binatang kan. So ramai orang berpendapat yang dia dengar masa tu bunyi jin tengah cabul budak-budak tu. Hai, Assalamualaikum. It's me Syafinas and welcome back to channel Pukul 3 Pagi. Terima kasih sebab dah klik video ni. Kali ni Nas nak ceritakan satu kes pembunuhan yang boleh dikirakan agak terkenal di Amerika, iaitu kes Oklahoma Girl Scout, di mana 3 orang kanak-kanak perempuan yang bernama Michelle, Lori dan Doris telah dirogol dan diragut nyawa mereka masa budak-budak ni pergi camping. Topik ni dicadangkan oleh salah seorang penonton dari channel ni. Bila Nas baca pasal kes Oklahoma Girl Scout ni, cerita ni memang sedih sebab kezaliman yang berlaku ke atas ketiga-tiga kanak-kanak ni memang tak ada sebab yang munasabah, melainkan si pelaku ni memang syaitanir rajim. Tergamak dia buat kat budak-budak macam ni. Jadi macam mana cerita dia? Sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe ke channel Pukul 3 Pagi untuk membantu channel ni berkembang. Let's jump into today's story. Dekat USA, culture summer camp ni memang boleh dikatakan agak popular. Memang dah jadi kebiasaan bagi mak ayah yang ada anak-anak kecil untuk hantar anak diorang ke summer camp. Sebab waktu musim panas biasanya budak-budak ni memang akan cuti sekolah. Dekat summer camp ni ada macam-macam aktiviti yang diatur oleh pihak penganjur untuk peserta ni semua. Diorang akan bersukan, masak-masak, cucuk tanam, hiking, ada macam-macam lah. Summer camp ni bertujuan untuk melatih skill budak-budak ni semua supaya diorang jadi lebih pandai bersosial secara sihat, pandai berfikir untuk selesaikan masalah, dan dengan menyertai aktiviti-aktiviti ni, budak-budak ni akan belajar apa minat diorang, apa skill diorang dan apa kelebihan diorang. Pada tahun 1997, salah satu tempat summer camp yang popular untuk mak ayah hantar anak diorang ni ialah satu kamp pengakap yang bernama Scott Camp yang terletak di daerah Mesa di Oklahoma, USA. Summer camp pada tahun 1977 tu dijadualkan untuk berlangsung selama 2 minggu bermula dari 13 Jun 1977. Kesemua peserta kamp pengakap ni yang terdiri dari 27 kanak-kanak perempuan tiba ke tapak camping sehari lebih awal, iaitu pada petang 12 Jun. Dan antara peserta kamp ni termasuklah 3 kanak-kanak perempuan yang bernama Lori, Michelle dan Doris yang berumur 8, 9 dan 10 tahun. Bila kanak-kanak semua ni dah sampai ke tapak kamp, beberapa kaunselor kamp yang bertanggungjawab untuk menjaga kesemua kanak-kanak ni sepanjang camping ni berlangsung, bawalah diorang ni ke kemah masing-masing. Pada petang 12 Jun ni, diorang masih tak mulakan apa-apa aktiviti. Kaunselor just tunjukkan diorang kat mana kemah masing-masing, kat mana toilet, dewan makan. Lebih kurang macam orientation macam tu lah. Pada mulanya, Lori, Michelle dan Doris dan seorang lagi kanak-kanak perempuan yang bernama Angela ditempatkan di dalam satu kemah yang sama, iaitu kemah nombor 8. Kemah ni terletak paling hujung sekali kat tapak camping tu. Tapi tak lama lepas tu, kaunselor telah memindahkan Angela ke kemah lain. Jadi dekat kemah nombor 8 ni tinggallah 3 orang, Lori, Michelle dan Doris. Bila hari dah nak malam, dalam pukul 7.30 macam tu, semua orang dah masuk ke kemah masing-masing dan siap-siap nak tidur. Budak kecil kan, tidur awal. Sebelum masuk tidur, Michelle, Lori dan Doris ni masing-masing tulis surat untuk dihantar ke family diorang. Malam tu, cuaca memang sangat buruk. Hujan turun selebat-lebatnya dan guruh pun kuat sangat. Dalam berdentum-dentum bunyi guruh tu, salah seorang kaunselor ni, telinga dia tertangkap macam suara budak-budak yang sangat kuat. Tapi dia tak pasti budak tu menangis ke ketawa ke sebab bunyi guruh pun sama kuat. Dia pun ingat budak-budak kan biasalah dia orang buat bising. Jadi dia pun tak pergi cek apa-apa. Tak lama lepas tu, sekali lagi kaunselor tu terdengar satu bunyi yang pelik yang datang dari luar kemah dia. Tapi dia tak pasti yang buat bunyi tu orang ke ataupun binatang. Sebab masa tu hujan masih lagi turun dengan lebat. Sekali lagi kaunselor ni tak pergi cek apa-apa. Nas nak tambah kat sini, kaunselor-kaunselor yang bertugas dekat camping site ni, diorang sendiri pun budak-budak muda juga. Diorang teenagers. Kaunselor-kaunselor ni kebanyakannya adalah pelajar sekolah menengah yang buat kerja part-time untuk isi masa cuti sekolah diorang. So boleh jadi masa kaunselor tu dengar bunyi yang dia tak tahu, bunyi orang ke bunyi binatang, dia sendiri pun of course lah rasa takut juga nak keluar dalam gelap, dalam hujan lebat macam tu nak pergi cek. Pada keesokannya, iaitu 13 Jun, pada jam 6 pagi, seorang kaunselor yang bernama Carla adalah orang yang pertama yang bangun pagi tu.
Masa tu hujan dah berhenti, jadi Carla ni decide dia nak pergi ke shower cabin untuk mandi. Masa Carla ni tengah berjalan nak ke shower cabin, tiba-tiba dia ternampak ada satu sleeping bag yang terdampar di tengah-tengah jalan. Carla pun pergi buka dan cek, dan kat dalam sleeping bag tu, Carla menemui Doris yang dah tak lagi bernyawa. Doris ditemui penuh dengan kesan pukulan, tanpa berpakaian dan mulutnya telah disumbat dengan kain. Dekat sekeliling kepala dia, dekat bahagian ni, telah dililit dengan duct tape. Carla pun cepat-cepat pergi bagi tahu dekat pemilik tapak camping dan mereka semua bergegas menuju ke kemah nombor 8. Keadaan jadi lebih mencemaskan bila Lori dan Michelle tak ada kat dalam kemah nombor 8 dan lantai kemah tu dipenuhi dengan kesan darah. Carla dan owner tapak camping ni terus keluar pergi cari Lori dan Michelle. Dan tak lama lepas tu, mereka menemui Lori dan Michelle dekat dalam hutan lebih kurang 90 meter dari tapak kemah nombor 8 tu. Dan kedua-dua kanak-kanak ni juga ditemui tak bernyawa. Lepas penemuan ketiga-tiga mayat kanak-kanak ni, owner tapak camping terus membuat laporan polis. Otopsi menunjukkan yang ketiga-tiga kanak-kanak ni telah dicabul dan mereka telah dibunuh dengan kejam, iaitu dengan hentakan yang kuat di kepala dan dengan cara mencekik. They were just writing letters to their families. Mereka semua ni ditemui kat dalam sleeping bag masing-masing, tapi dua dekat dalam hutan dan seorang lagi dekat tengah-tengah trail menuju ke shower cabin. Sebuah lampu picik berwarna merah ditemui di dalam sleeping bag salah seorang daripada kanak-kanak ni. Dekat lampu picik ni ada setengah cap jari, tapi cap jari tu terlalu pudar. Kat dalam kemah tu pula, polis menemui kesan tapak kasut yang bersaiz 9.5, seutas tali nylon dan duct tape yang kemudiannya dikenal pasti sebagai tape yang sama yang digunakan untuk melilit kepala kanak-kanak tu. Bila keadaan dah jadi macam ni, of course lah summer camp tu dibatalkan. Kaunselor pun suruh peserta camping yang lain kemas beg masing-masing dan ibu bapa mereka pun dihubungi untuk datang ambil anak diorang. By the way, parents ni semua tak dibagi tahu tau yang ada kematian berlaku dekat camping site tu. Mereka cuma dibagi tahu yang ada kemalangan dan camping kali ni tak dapat nak diteruskan dan mereka disuruh datang ambil anak diorang. Termasuklah parents pada Michelle, Lori dan Doris. Bila parents-parents ni semua dah sampai untuk ambil anak-anak diorang, mak ayah kepada ketiga-tiga mangsa ni kan dia tak tahu apa jadi dekat anak diorang. Tunggu diorang tak nampak juga batang hidung anak diorang. Bila anak-anak orang lain semua masing-masing dah balik, barulah diorang ni dia bagi tahu apa yang berlaku pada anak-anak diorang. Korang bayangkanlah, baru semalam diorang hantar anak-anak diorang elok, sihat. Tiba-tiba hari ni diorang dapat tahu yang anak-anak diorang dah tak ada. Peserta camping yang lain pun tak dibagi tahu juga apa yang dah jadi, termasuklah Angela. Keesokannya, bila Angela tengok muka Michelle, Lori dan Doris dekat muka depan surat khabar, dia bagi tahu mak dia yang dia sepatutnya tidur sekemah dengan 3 orang budak ni malam tadi. Mesti berderau mak Angela dengar anak dia cakap macam tu kan. Suspek pertama ialah Jack Shroff, iaitu seorang penternak haiwan yang tinggal tak jauh dari kawasan Scott Camp. Punca si Jack Shroff ni jadi suspek ialah sebab tali nylon dan duct tape yang ditemui dekat tempat kejadian sama dengan tali nylon dan duct tape yang ada dekat rumah dia. Tapi lepas tu dia dilepaskan sebab dia lulus lie detector test. Barang-barang yang dijumpai itu pula, tali nylon dengan duct tape tu dipercayai telah dicuri dari rumah dia. Walaupun polis dah mengumumkan yang Jack ni bukan lagi seorang suspek, tapi pihak media dan orang ramai masih lagi harass si Jack ni sampaikan at one point dia masuk hospital sebab stres sangat. Dah orang duk tuduh-tuduh dia ni pembunuh, tension lah dia. Beberapa hari lepas tu, polis mengumumkan satu nama suspek baru, iaitu Jean Leroy Hart. Honestly, Nas pun rasa ni kerja dia. Pasal apa? Nas akan ceritakan sikit background Jean Leroy Hart ni. Jean ni ialah lelaki Native American yang berasal dari kaum Cherokee dan berumur 35 tahun. Sejak tahun 1973, dia ni telah melarikan diri dari penjara. Dia ni fugitif dan dia telah dihukum penjara selama 309 tahun atas kesalahan pecah masuk rumah dan atas kesalahan menculik dan merogol 2 orang perempuan mengandung. Dia ni memang jahat semula jadi. Jadi macam mana dia boleh jadi suspek dalam kes ni? Masa polis menggunakan anjing pengesan di lokasi kejadian, anjing ni telah membawa polis ke satu gua yang terletak di dalam hutan tak jauh dari campsite tu. Bila polis cek gua tu, memang obvious sangat ada orang duduk dekat dalam gua tu. Yang lagi creepy tu, ada satu tulisan pada dinding gua tu yang berbunyi, "The killer was here. Bye bye fools. 17 hari bulan 6, 1977.
Selain daripada tulisan dekat dinding tu, polis juga menemui beberapa barang dekat dalam gua tu, iaitu sepasang cermin mata yang dicuri dari salah seorang kaunselor, secarik dari kertas surat khabar yang juga berpadanan dengan surat khabar yang ditemui dekat dalam kemah nombor 8, lebihan dari duct tape yang digunakan ke atas ketiga-tiga mangsa, dan juga 2 keping gambar wanita yang tak dikenali. 2 keping gambar ni lah yang jadi titik penyambung antara Jean Hart dan kes pembunuhan ni. Polis menyebarkan salinan 2 keping gambar ni dengan harapan diorang akan dapat petunjuk baru, dan hasilnya seorang lelaki tampil mengaku yang dulu dia lah yang ambil gambar-gambar tu. Lelaki ni cakap dia ni adalah seorang warden dekat penjara di mana Jean dikurung dulu. Lelaki ni ada side job sebagai seorang wedding photographer, dan dia pernah cuci gambar-gambar tu menggunakan photolab yang ada dekat penjara tu. Cuba teka, banduan mana yang pernah bertugas dekat dalam photolab kat penjara tu? Of course lah Jean Leroy Hart. Berkemungkinan dia yang curi gambar-gambar ni, lepas tu dia bawa sekali masa dia lari dari penjara pada tahun 1973 dulu. Bila polis tengok rekod dia ni, dia seorang fugitif, ada rekod keganasan terhadap wanita, dan lokasi kejadian ni pula tak jauh dari kampung tempat Jean membesar dulu. Nama Jean terus naik sebagai suspek utama. Kalau dia membesar kat kawasan tu, dia pula Native American dekat situ, mestilah dia dah masak dengan kawasan hutan tu kan. Selepas pencarian selama 10 bulan, pada 6 April 1978, Jean ditemui bersembunyi dekat rumah satu bomoh orang Cherokee ni. Bomoh ni selama ni dia tolong Jean sembunyi sebab dia orang sama-sama orang Cherokee, tu je. Semasa Jean ditemui tu, polis sempat menggeledah rumah bomoh dan dia orang jumpa satu cermin kecil yang dicuri dari Scott Camp. Masa kena tangkap tu, Jean ni boleh belagak lagi tau. Dia sempat cakap kat polis tu, korang takkan berjaya tuduh aku. Nas nak cerita sikit pasal jenayah yang Jean buat sebelum ni. Pada tahun 1968, Jean ni dijatuhkan hukuman penjara selama 309 tahun sebab dia colik dan rogol 2 orang perempuan yang tengah sarat mengandung masa tu. Jean colik kedua-dua perempuan mengandung ni dan dia bawa diorang ke satu hutan yang memang isolated, dan kalau ikutkan plan asal dia, lepas dia rogol diorang, dia nak biarkan diorang mati dekat situ. Salah seorang wanita yang pernah jadi mangsa Jean ni dulu, dia buat statement yang masa Jean tengah buat perbuatan keji tu ke atas dia, Jean ni akan berbunyi macam katak. Kan tadi Nas cerita kaunselor tu pernah terbangun tengah malam, lepas tu dia ada dengar satu bunyi tapi dia tak pasti bunyi tu orang ke ataupun binatang kan. So ramai orang berpendapat yang dia dengar masa tu bunyi Jean tengah cabul budak-budak tu. Wanita ni juga cakap yang masa dia dan seorang lagi perempuan tu kena kidnap, mulut diorang telah disumbat dengan kain dan kepala diorang dililit dengan duct tape. Dan Jean tinggalkan diorang macam tu je kat dalam hutan supaya diorang mati. Tapi nasib baiklah umur dia panjang lagi. Lepas Jean tinggalkan diorang, dia berjaya buka semua ikatan dan diorang berdua ni berjaya selamatkan diri. Dari sini kita nampak ada persamaan dengan apa yang berlaku pada mangsa Jean yang sebelum ni dengan apa yang berlaku pada Scout Girls ni. Perbicaraan Jean Leroy Hart bermula pada Mac 1979, hampir 2 tahun selepas kematian Lori, Michelle dan Doris. Yang peliknya, Jean ni ada ramai supporters. Diorang ni siap buat crowdfund untuk bayar upah guaman dia. Jadi lawyer kepada Jean ni pun bukan calang-calang. Dari awal lagi, mahkamah telah menghalang pihak pendakwa untuk menggunakan persamaan antara kes mangsa Jean yang sebelum ni dengan kes pembunuhan 3 Scout Girls ni. Sebabnya, mahkamah tak nak kes yang berlaku sebelum ni mempengaruhi keputusan juri untuk kes yang kali ni. Jadi bukti yang tinggal yang pihak pendakwa boleh guna ialah sehelai rambut yang ditemui di tempat kejadian dan sisa air mani yang dikumpul dari badan mangsa ketiga-tiga kanak-kanak ni. Sayangnya, kes ni berlaku pada tahun 1977 dan masa ni teknologi macam DNA testing, DNA profiling masih belum wujud lagi. Yang diorang dapat kaji dari bukti-bukti ni, cumalah si pelaku ni berdarah type O dan bukan berbangsa kulit putih. Darah Jean memang type O, tapi bukti ni bukan yang 100%, CP-CP je. Sebab ramai je orang berdarah type O. Bukti lain yang digunakan untuk menuduh si Jean ni ialah kesemua barangan dari Camp Scott yang dicuri oleh Jean, yang dijumpai di dalam gua dan dekat dalam rumah bomoh Cherokee tadi. Tapi bukti-bukti ni pun belum cukup kuat untuk menuduh Jean sebagai seorang pembunuh. Kalau nak tuduh dia sebagai seorang pencuri, ya. Peguam Jean membela dia dengan mengatakan yang kesan tapak kasut yang ditemui dekat dalam kemah nombor 8 tu tak sepadan dengan saiz kaki si Jean ni. Tapi kan, ni pendapat Nas je lah.
Si jin ni kan seorang fugitif. Dia akan pakai je apa-apa kasut yang dia jumpa, asalkan dia pakai kasut. Dah nama pun pelarian, of course lah dia akan sauk je kasut mana yang dia sempat. So boleh jadi masa tu jin memang pakai kasut yang bukan saiz dia. But that's just my opinion lah. Lepas semua bukti dah dibentangkan oleh pihak pembela dan pihak pendakwa, juri pun berbincang sesama diorang dan keputusan pembicaraan jin pun dibacakan. Juri membuat keputusan yang Jin Leroy Hart tidak bersalah atas kesalahan membunuh Lori, Michelle dan Doris. Juri berpendapat yang semua bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pendakwa tak cukup kuat untuk mensabitkan Jin. Tapi Jin tak dibebaskan. Dia kan lari dari penjara sebelum ni. Jadi dia dibawa balik ke penjara untuk habiskan hukuman 309 tahun tu. 2 bulan selepas perbicaraan tamat, masa Jin ni dekat penjara, dia telah mati akibat sakit jantung pada usia 37 tahun. Setakat ni kes ni diklasifikasi sebagai unsolved. Pada tahun ni, tahun 2022, satu analisa DNA dibuat menggunakan teknologi terbaru. Dan dari analisa ni, bukti DNA yang ditemui di tempat kejadian berkemungkinan besar berasal dari jin. Tapi diorang tetap tak dapat 100% match sebab usia sampel-sampel ni yang dah terlalu lama. Kalau bukan jin ni lah orangnya sekalipun, yang buat Nas rasa kesal tu, dekat dalam dunia ni, ada manusia iblis yang boleh buat sampai macam tu sekali dekat budak-budak kecil yang tak ada dosa. Okay guys, tu je lah Nas nak kongsikan pasal Oklahoma Girl Scout ni. Kes ni kuat panjang juga. Terima kasih kepada siapa yang dah menonton sampai setakat ni. Be safe, be kind, and I will see you in my next video. Bye.